Saya Prof. Aziz daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. So hari ini kita akan bercakap sedikit berkenaan dengan apakah itu karst dan gua. So karst ini adalah satu fitur landscape geology yang terbentuk di atas batu kapur. Karst ialah satu morfologi yang dibentuk akibat daripada proses luluh hawa oleh air. Lazimnya berlaku paling banyak di kawasan tropikal lah, di kawasan di mana kita dapati banyak air hujan, iklim yang panas. Sebab air hujan ini, ciri dia mempunyai kandungan karbon dioksida yang terlarut. Bila karbon dioksida terlarut di dalam air, dia membentuk asid karbonik. So, asid yang lemah ini bersifat melarut batu kapur. Sebab batu kapur ini dia terbentuk daripada kalsium karbonat, CaCO3. So kalsium karbonat ini ciri dia reaktif, dia bertindak balas dengan asid walaupun asid lemah. Di dalam suatu landscape karst ini kita akan lihat banyak struktur-struktur, banyak fitur-fitur yang menarik yang sifat estetiknya, sifat keindahan bukit batu kapur itu sendiri. Sebabnya dia landscape ini, batu kapur ini dia tidak ditumbuhi oleh tumbuhan yang tebal. Dan oleh itu kita boleh lihat batuan itu sendiri, kita boleh lihat landscape itu sendiri yang asal. Antara fitur yang sering menarik perhatian masyarakat ialah gua lah. So gua sering kita jumpa di dalam batu kapur, tapi kita perlu ingat gua juga wujud di dalam landscape lain, dalam batuan-batuan lain. Tetapi lazimnya kalau kita jumpa batu kapur, kita akan jumpa gua. Dalam batuan lain tak semestinya. Cuma ada dalam fasa keadaan-keadaan tertentu sahaja gua boleh terbentuk di dalam batuan lain. Okey, sekarang kita di Tanjung Ru. Apa yang jelas di sini di belakang saya ini adalah, dan juga di kiri dan kanan adalah batu kapur yang kita panggil sebagai batu kapur formasi Setul. Usianya 490 hingga 420 juta tahun. Dan dia terangkat menjadi daratan sekitar 220 juta tahun lepas. Jadi apabila dia terangkat dan terdedah, itu yang kita lihat sekarang ini, batuan yang tua tadi berada di permukaan dan mengalami proses pelarutan dan juga hakisan yang menghasilkan, kalau kita lihat sana, permukaannya tidak rata dan tidak seragam. Ada bahagian-bahagian tinggi membentuk puncak-puncak bulat yang kita sebut sebagai mogot. Kalau puncak itu nipis, dia akan jadi pinnacle. Dengan dinding-dinding yang curam. So, secara keseluruhan morfologi ini ataupun lanskap ini tidak seragam. Ini adalah ciri-ciri utama karst yang terbentuk di pantai dan juga di pulau. Kemudian ciri karst pulau yang saya nak sebut yang menarik ialah nampak pulau-pulau kecil ini. Ini adalah sebahagian daripada hakisan oleh air hujan dan juga hakisan oleh air laut. So dia ada dua ejen yang membentuk pulau-pulau kecil. Pulau ini kita sebut sebagai pulau baki batu kapur. Apa yang menarik, batu kapur ini sering kali menjadi tarikan sebab bentuk permukaannya yang berbeza daripada landscape lain. Dan di sini juga kita akan dapati banyak pembentukan gua. Dan kebanyakan gua berada pada paras air laut, paras pasang dan surut. Itu gua sekarang. Semasa paras laut tinggi, guanya berada di atas. Ada kesan-kesan daripada hakisan laut itu menghasilkan, kita panggil takikan. Akibat daripada hakisan daripada air laut itu menghasilkan takikan ataupun gua-gua yang memanjang, nipis, tidak begitu tinggi, tetapi dia lebih panjang ke dalam. Boleh dikatakan 95% batu kapur yang terbentuk adalah di laut. Okey, ini adalah contoh organisma marine ataupun organisma laut pada hari ini yang kerangkanya dibentuk oleh bahan-bahan kalsium karbonat. Kalau dalam ini semuanya mineralnya kita kenali sebagai mineral aragonik. Yang membentuk batu kapur itu adalah kalsit. Tapi dua-dua adalah mineral karbonat yang berubah daripada aragonik menjadi kalsit. So pada hari ini kebanyakan sedimen, ini masih sedimen, ini belum batuan. Apabila dia mengeras, baru dia menjadi batuan. So sama juga dengan yang di sana itu, semasa awal pembentukannya dalam bentuk sedimen yang pro, yang lembut, yang tidak mengeras. Bila dia mengeras, dia akan menjadi batuan lapisan demi lapisan. Kalau kita lihat di sana, itu adalah lapisan sedimen ini yang terbentuk satu lapisan demi lapisan demi lapisan demi lapisan sehingga membentuk satu bukit yang besar.
So begitulah bagaimana batu kapur ini terbentuk. So di dalamnya ada cerita, maklumat-maklumat sains yang sangat penting yang tidak diketahui oleh masyarakat awam, tetapi apabila kita gali, kita keluarkan maklumat ini sebagai produk geopelancongan. So geopelancongan ini lebih kepada pelancongan pendidikan, memberi maklumat, memberi ilmu kepada pelancong, bukan sahaja datang ke sini untuk melihat keindahan estetik, keindahan landscape, tetapi di samping itu kita memberikan juga maklumat-maklumat saintifik, bagaimana dia terbentuk, bila dia terbentuk, di mana dia terbentuk, supaya menimbulkan rasa kecintaan dan bagaimana kita ini diamanahkan untuk menjaga.